أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan muka surat 4 baris yang ke-16 daripada atas. Muka surat 4 baris ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ta'alluq ia sifat iradah. Yang ta'alluq ia sifat iradah dengan menentukan mungkin. Dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus atasnya atas mungkin. Menentukan, menetapkan, memutuskan segala-gala perkara pada azal. Segala-gala ni mungkinun lah. Perkara yang mungkin, perkara yang harus ada, perkara harus tiada. Itu mumkinun. Mumkinun mastawa alaihi wujuduhu wa adam. Barang yang bersamaan oleh adanya dan tiadanya. Perkara yang harus pada akal. Ada, akal boleh terima. Tak ada, akal boleh terima. Itu dipanggil mumkinun. Yang mana ta'alluq iradah sama dengan ta'alluq kudrah terdahulu, ta'alluq kepada mungkin. Kudrah sifat yang ketujuh, ta'alluq kudrah mengada dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniada akan dia akan tiap-tiap mungkin atas muwafaqah iradahnya dahulu. Jadi samalah ta'alluq kudrah, ta'alluq iradah sama kepada mumkinun. Perkara yang harus ada, harus tiada. Atas muwafaqah ilmunya ilmu Allah. Artinya erti atas muwafaqah ilmu. Tiada menentu Allah Ta'ala akan mungkin melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya. Kudrah mengadakan mungkin atas muwafaqah iradah. Iradah menentukan mungkin atas muwafaqah ilmu. Kudrah mengadakan mungkin atas muwafaqah iradah. Apa yang berlaku kesemuanya datang dari perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana yang Allah Ta'ala tentukan pada azal iradah. Itu dipanggil muwafaqah. Muwafaqah ni apa dia? Selaras, seiring, sebagaimana. Gitulah. Jadi ta'alluq kudrah meniadakan. Meniada mungkin ni atas muwafaqah iradah. Jadi apa yang Allah buat sebagaimana apa yang Allah Ta'ala telah qadakkan pada azal iradah. Kemudian Allah yang bersifat dengan iradah menentukan segala mungkin. Menentu ni atas muwafaqah ilmu. Kudrah, iradah, ilmu. Mati molek itu. Kudrah, iradah, ilmu. Sebelum masuk kudrah, wahdaniyah pada perbuatan. Inilah kaedah sifat 20 ni. Susunan dia, barakahnya.
Susunan cukup-cukup barakah. Setakat yang saya jumpalah, wallahu a'lam lah. Orang yang memang anti sifat 20 dalam bab ni tak luluh. Setakat saya jumpalah. Anti sifat 20. Kita tak anti sifat 20. Tak belajar. Sama jugalah dalam bab ni. Tak luluh. Tadi saya sebut orang yang anti. Dia tomoh macam-macam sifat 20 ni. Gerik, Yunan, macam-macam dia bubuhnya. Golongan ni minta maaf. Setakat saya jumpa dalam bab kita bicara sekarang ni, qada qadar, rukun kenal, tak luluh. Semuanya ada dalam rakaman belaka. Hak kita tak luluh tu. Semua ada dalam rakaman belaka. Hak golongan yang memang anti sifat 20. Boleh mana boleh buat benda ni. Memang ada belaka. Ada dalam rakaman belaka. Sebab sekarang ni kan, dia sekarang ni terbuka ada rakaman belaka. Kita bukan anti sifat 20, tapi tak belajar. Belajar, tapi belajar secara sepitah lalu. Tak lepas juga. Sebab sifat 20 ni tidak boleh secara pitah lalu. Dia wajib mengetahui serta berpegang secara tafsil. Secara perinci, perhalusi. Ada ni? Kan kita ada ijmal, ada tafsil. Hak ijmalnya pendek je lah. Ijmal ni ringkas. Ringkas macam mana? Mengetahui serta berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil ada langit, ada bumi. Itu baru secara ringkas, ijman. Pergi pada sifat 20, waktu tafsil. Kena perinci, kena detail. Kenapa? Kena lumak, orang kata. Mana lumak? Kena bahas betul-betul. Terutama sekali pembicaraan sekarang. Pembicaraan sifat iradah. Pembicaraan sekarang, pembicaraan sifat iradah. Yang mana saya biasa sebutlah. Sifat iradah ni. Saya biasa sebut dalam kitab Faridah. Kitab Faridah, Qudrah, iradah, 2 muka surat. Qudrah dengan iradah. 2 tu dekat-dekat lah. 2 muka surat. Fahamlah satu muka surat sama macam Hidayatul Sibyan ni lah. Halus. 2 muka surat. Wujud sampai ke wahdaniyah, berapa situ sifatnya? Ada 6 sifat. Pun lebih kurang 2 muka surat. Ilmu sampai kaunu mutakalliman, 12 sifat. 2 muka surat juga. Nampak tak situ? Jadi daripada wujud sampai wahdaniyah, 6 sifat, 2 muka surat. Qudrah iradah, 2 sifat je, 2 muka surat. Ilmu hayah sampai kaunu mutakalliman, 12 sifat, 2 muka surat. Panjang tak qudrah dengan iradah. Paling panjang kalau dah kitab Faridatul Faraid, iradah lah. Kena perinci betul-betul iradah. Yang saya biasa disebut pulaknya kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab Imam Ghazali. Kitab Arba'in fi Usuluddin tu 10 tajuk permulaan tauhid, 10 tajuk yang kedua fiqh, 20 tajuk yang terakhir tasawuf. Dia ada 40 tajuk. Arba'in 40. Bukan hadis 40 Imam Nawawi. Arba'in ni dia ada 40 tajuk. 10 tajuk yang pertama, tauhid. 10 tajuk yang kedua, fiqh. 10 tajuk yang ketiga, 10 sifat kecelaan, tasawuf. 10 tajuk yang keempat, 10 sifat kepujian, tasawuf. Tu. Jadi ada tauhid, fiqh, tasawuf. Itu jalanan Imam Ghazali. Jaja nama Imam Ghazali, tasawuf je, itu bukan tasawuf Imam Ghazali, itu tasawuf dipanggil. Tasawuf mana aku tak tahulah. Orang kata. Tak tasawuf dia kata. Tak tasawuf mana apa? Sauk kita tau. Faham tak sauk? Jadi sauk. Sauk dia. Sauk habis je. Tak kira orang ni sauk je. Gitu. Faham tak sauk? Dia capar je, dia ambil je. Dia kata tasawuf. Tasawuf sungguh, Imam Ghazali, tauhid, fiqh, tasawuf. Tak dia jalan Imam Ghazali. Tasawuf je. Tauhid mana? Fiqh mana? Itu bukan jalanan Imam Ghazali. Jadi 10 tajuk yang pertama tu tauhid. Hak dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Ni saya ada buat catatan.
Bicara takdis. Takdis ni kita mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis lah. Takdis dengan makna menyucikan Allah daripada sama dengan makhluk. Tu takdis. Menyucikan. Tu takdis setengah muka surat. Kudrah 1/4 muka surat. Ilmu 1/4 muka surat. Setengah muka surat. 1/4 muka surat ni panjang. Ada ni. Sama 1/4 muka surat. Kalam 1/3 muka surat. Bicara hari qiyamah. 1 muka surat. Bicara nubuah. Tahu nubuah kenabian. 2 muka surat. Di tengah tu saya tinggal. Sifat iradah 7 muka surat setengah. Ada? Bicara nubuah, bicara kenabian, sifat-sifat Nabi, 2 muka surat. 2 muka surat ni panjang tau. Bicara hari akhirah, hari akhirah kan bicara barzah, bicara sangkakala pertama, yang kedua bangkit, mahsyar, mizan, syafa'ah, hisab. Panjang tu, 1 muka surat. Tapi bicara sifat iradah, 7 muka surat setengah. Dan kita arba'in fi usuluddin. Kena perici betul-betul. Mana kalau kita ni suka sifat 20, tak belajar, tak lepas bahagian ini. Tak ada kaedah lain. Tak ada kaedah lain. Setakat saya belajar lah. Orang lain tu wallahualam, setakat saya belajar. Kalau dengar kaedah lain, tak akan faham. Kaedah sifat 20. Cuma dalam kitab Idatul Sibyang ni, dia pendek je lah. Sebab ini bukan kitab tauhid. Bukan khas kitab tauhid macam kitab Faridah. Di hadapan tu bicara pekoh. Di hujung ada bicara tasawuf sedikit. Jadi di tauhid ni bukan khas tauhid. Jadi pembicaraan tak panjang lah. Tapi betul-betul nak faham. Perlu kenal qada qada. Ingat baik tu. Qada qada tu permulaan agama mengenal Allah. Permulaan agama mengenal Allah, qada ni lah. Kudrah, iradah, ilmu. Sebelum bicara kudrah apa je? Wahdaniyah pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan ni asas kepada tauhid rububiyah. Kita biasa dengar kan? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Asas kepada tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Kenapa? Sebab Allah Rabb, Allah Tuan. Cuma kita ni ilah pun Tuhan, Rabb pun Tuhan. Tu kita biasa terjemah gitu kan. Rabb lain, ilah lain. Tapi terjemah kitanya Tuhan, Tuhan. Rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Dia Rabb ni Tuan yang hakiki. Tuan yang hakiki, Tuan yang menjadikan, yang mencipta, yang memiliki, yang segala-galanya. Yang mendokong, yang menyara, tu Rabb. Yang mendidik, itu dipanggil tarbiyah tu. Murabbi tu. Daripada Rabb tu lah. Makna Rabb ni banyak makna dia. Makna Rabb ni Tuan yang hakiki. Asasnya apa? Keesaan pada perbuatan. Kenapa? Sebab Allah Tuan. Selain dari Allah, makhluk ni marbub kepada Allah. Yang dimiliki oleh Allah. Yang dijadikan oleh Allah. Yang diatur oleh Allah. Ada ni. Allah Tuan. Yang berlaku di kita saat-saat ni, Allah yang buat. Sebab apa? Dia Tuan. Tuan yang menjadikan, yang memiliki, yang mengatur, yang menyusun, yang belaka. Makna Rabb ni, panjang makna Rabb. Yang membela, yang mendidik, yang mengasuh, yang mendokong, yang menyara. Rabb belaka tu. Makna pada Rabb. Jadi asasnya, mengesakan Allah pada perbuatan. Allah yang jadikan kita. Apa yang berlaku di kita saat Allah yang buat. Sebab Allah Tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu. Kalau mazhab itu ayat yang pertama. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan. Ayat yang pertama di dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang pertama kita baca dalam sembahyang.
Kita mazhab Syafi'i ni ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Hak mazhab yang mana? Ayat yang pertama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat yang pertama dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang pertama dalam solat kita. Apa dia? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Tauhid uluhiyah. Rabbil alamin. Tauhid rububiyah. Ni. Baca Fatihah, kena ada dua tauhid ni. Kalau tak ada dua tauhid ni, Fatihah tu akan laknat kembali yang membaca. Kita nak semayang ni Fatihah, bukan hanya betul bacaan je. Memang kena betul bacaan lah Fatihah ni. Baca salah, tu tak sah semayang pula jadinya. Kena betul bacaan. Tapi akidah dia nombor satu. Alhamdulillah, sekalian pujian tertentu bagi Allah. Sebab apa? Allah ilah sebagai yang bersifat dengan istiqnat dan iftikar daripada Rabbil Alamin. Allah Tuan, hak dia belaka. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Itu dia. Itu tauhid rububiyah. Asasnya mengesakan Allah pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan. Susun, kudrah, iradah, ilmu. Ini permulaan agama ni. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini susunan sifat 20. Nak faham dalam bab qada' ni sifat 20. Tahu sudah elok mana lah. Dia kaedah sifat 20. Dimulai dengan wahdaniyah pada perbuatan tu. Apa makna wahdaniyah pada perbuatan? Kudrah, iradah, sifat yang ke-9, sifat ilmu. Kita sekarang ni, sifat yang ke-8. Allah menentukan mungkin atas muwafaqah ilmu. Atas muwafaqah ilmu ni mustahak kena faham. Sebab saya pernah sebut sebelum ni. Ada pandangan ulama, qada' bukan ta'alluq iradah. Qada' ta'alluq ilmu. Apa dia qada'? Allah mengetahui. Gitu. Ada pandangan. Tapi pandangan kebanyakannya qada' iradah lah. Qada'nya iradah lah. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun kan. Innama amruhu iza arada. Sesungguhnya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala apabila telah menghendaki oleh Allah Taala, telah menghendaki bukan telah mengetahui. Telah menghendaki itulah qada'. Kun itu qadar kudrah. Fa'alul lima yurid. Ayat yang lain pula, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Taala melakukan ia. Melakukan tu kudrah, qadar. Akan barang yang ia kehendak, bukan yang ia tahu. Barang yang ia kehendak, iradah. Barulah atas muwafaqah ilmu. Itu kebanyakan ulama. Tapi ada pandangan ulama, qada' bukan iradah. Qada' ilmu. Allah mengetahui. Orang baca sini jadi salah ni. Allah mengetahui. Allah tidak menentukan. Siap. Memang ada pandangan ulama. Kebanyakan pandangan ulamanya qada' iradah lah. Lepas tu barulah atas muwafaqah ilmu. Tapi ada ulama yang berpandangan qada' bukan iradah. Ilmu. Allah mengetahui. Maka di sini ada orang dipaham Allah tidak menentukan. Allah mengetahui saja. Pada ni. Dah atas pandangan kata qada' mengetahui. Apa yang Allah telah mengetahui perkara itu akan berlaku, Allah mengetahui saja. Berlaziman Allah menentu. Di situ. Walaupun ini bukan pandangan yang pandangan yang kebanyakan bukan, tapi kalau kita terbaca dalam satu kitab buku ke, qada' mengetahui Allah pada azal. Kita jangan peliklah. Macam mana ni kita duk belajar iradah dekat setahun ni. Bulan 5 kan? Bulan 5 ni bulan 2 dah ni. Maknanya
Qada iradah, menentu iradah. Macam mana jumpa satu kitab, satu buku ni, qada mengetahui. Dia apa yang telah mengetahui pada azal, perkara yang akan berlaku baik ataupun jahat, berlaziman Allah menentukan. Bukan Allah Ta'ala tahu saja. Bukan Allah Ta'ala tahu saja. Dah kata qada tahu, apa yang Allah Ta'ala tahu? Hamba ni akan beriman. Allah menentukan dia beriman. Allah Ta'ala mengetahui pada azal, hamba ni melakukan ketaatan. Allah menentukan pada azal, hamba ni melakukan ketaatan. Allah mengetahui pada azal, hamba ni kufur. Allah menentukan pada azal, hamba ni akan kufur. Allah mengetahui pada azal, hamba ni akan buat maksiat. Allah menentukan pada azal, hamba ni akan buat maksiat. Dia kena duduk gitu. Kalau pergi pada qada tu ilmu, mengetahui kena berlaziman dengan menentu. Jadi dua ni kena letak sekali ni. Iradah ilmu letak sekali. Ada ni. Iradah ilmu kena letak sekali. Bagi ahli sunnah wal jamaah. Allah menentu, Allah mengetahui, Allah mengetahui, Allah menentu. Dia Mu'tazilah, hak baik Allah menentu serta Allah mengetahui. Hak jahat Allah mengetahui saja, Allah tidak menentu. Ni kalau Mu'tazilah pula. Kita dak ahli sunnah ni. Kena kembar molek dua ni. Kena regu molek. Menentu, mengetahui, menentu. Kalau kata qada Allah Ta'ala menentu, muwafaqah ilmu mengetahui. Kalau kata qada ni mengetahui, Allah mengetahui, berlaziman dengan Allah menentu. Ni kita kena kapuh pada kapuh kembar. Kena jangan cerah dua ni. Menentu, iradah, mengetahui, ilmu jangan cerah. Kita ahli sunnah. Jaga molek. Sebab tak jaga sini, Mu'tazilah, hak baik, Allah menentu, Allah mengetahui, Allah mengetahui, Allah menentu. Hak jahat, kufur, maksiat, Allah hanya mengetahui saja, Allah tidak menentukan. Dia lagi dah situnya, pada perkara jahat. Kita ahli sunnah ni dok ni. Menentu, mengetahui, menentu. Tak ada ni. Sebab mengetahui tidak ada yang menolak. Kalau tolak mengetahui bukan Mu'tazilah, kafir terus. Mu'tazilah ni mereka berpegang dengan akidah yang terpesong tetapi belum lagi dihukumkan kafir. Ada ni. Macam Mu'tazilah menafikan Allah menentu perkara jahat. Pandangan muktamad tidak menghukumkan iman dia tidak sah. Iman dia masih lagi sah tapi berdosa besar. Akidah yang sesat. Dah sesat tak kafir apa lagi? Kalau kafir pasti sesat. Kalau sesat tak pasti lagi kafirnya. Kalau kafir, ada tak kafir tak sesat? Ada tak? Dia kafir tapi tak sesat. Ada? Kafir sesat lah. Sesat tak semestinya kafir. Mu'tazilah ni sesat tapi tak hukum kafir atas pandangan muktamad. Kan gitu. Contoh. Orang tak semayang. Kita kata dia berjalan atas jalan yang betul ke jalan yang sesat. Kita tak kata sesat, kita kata salah je dah. Orang tak semayang ni duduk atas jalan salah. Dah salah dengan sesat dah sama. Salah lain. Sesat lain. Salah dengan sesat. Tak. Orang tak semayang. Jalan lurus. Jalan betul. Ada. Lepas tu jalan apa? Jalan salah je. Tak jalan sesat. Sesat mu tak semayang. Sesat yo ping baru sesat. Dah dibayar ping lalu sesat. Dak lah tak semayang ni. Tak panggil sesat ke? Sesat lah. Tapi kafir ke tak? Tak. Gitulah. Jadi hak Mu'tazilah ni akidah yang sesat tapi tak hukum kafir. Adapun kalau tolak mengetahui kafir lalu dah. Allah tidak mengetahui. Allah mengetahui yang baharu. Kafir. Ada ni. Allah mengetahui yang baharu. Macam kita kan. Tak tahu, jadi tahu. Gitu. Apa apa ni? Mengetahui yang baru. Allah ada juga mengetahui yang baharu. Kafir terus. Pok falsafah kafir.
Allah mengetahui, tapi mengetahui secara borong dipanggil, secara ijmal. Allah mengetahui pasir banyak, berapa butir Allah tak tahu. Allah mengetahui daun kayu banyak, berapa helai Allah tak tahu. Ni pok pada siapa? Ni kafir ni. Tak, kalau setakat mengetahui pasir banyak, berapa butir pasir tak tahu. Sama kita lah. Tak tahu pasir banyak. Kalau setakat Allah Ta'ala tahu daun kayu banyak, berapa helai Allah tak tahu. Samalah kita pun tahu. Daun kayu banyak tapi berapa helai, mana kita tahu. Jadi pok falsafah dia pegang, Allah Ta'ala tahu secara ijmal sahaja. Banyak, tapi berapa? Tak tahu. Ini kafir. Dia bak tahu ni, ni tak ada. Orang Islam yang beriman, tak ada tolak tahu. Termasuk Mu'tazilah. Tak tolak tahu. Mereka berpegang Allah mengetahui pada azal. Kita ahli sunnah berpegang Allah mengetahui pada azal. Kita letak lalu dengan iradah. Allah mengetahui serta Allah menentukan akan perkara mungkin yang akan berlaku. Ini kita ahli sunnah. Sebab ilmu ni tak ada. Tidak ada yang tolak. Kita letak dengan iradah. Allah mengetahui pada azal seseorang akan kufur dan maksiat. Allah menentukan pada azal seseorang akan kufur dan melakukan maksiat. Ini kita ahli sunnah. Iradah, ilmu. Kemudian hak kudrah dibina atas asasnya wahdaniyah pada perbuatan. Kemudian kudrah iradah perkara mungkinun, perkara yang harus ada, harus tiada. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Mana yang wajib? Allah ada. Allah ada sedia. Allah ada kekal. Itu hak wajib. Lepas tu Allah menentukan pada azal. Allah ada. Ada. Tak berkait. Perkara yang wajib, zat dan sifat Allah tidak berkait dengan iradah. Bukan kata Allah menentukan Allah ada tu. Allah menentukan juga Allah ada sedia kala. Allah menentukan juga Allah ada kekal. Ada. Yang wajib tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Yang mustahil sama juga. Yang mustahil. Anak Allah mustahil. Anak Allah tak ada. Iradah yang menentukan anak tak ada. Tak berkait. Sekarang anak Allah, isteri Allah tak ada. Sebab anak isteri ni mustahil. Lepas tu iradah yang menentukan anak Allah tak ada. Ada. Tak berkait. Yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Kena gitu ya. Yang wajib, yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Mati Allah Ta'ala mustahil. Tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Mati Allah mustahil. Akal tak terima. Allah tak mati. Bukan kudrah iradah yang menentukan. Tidak berkait. Ini pun kita kena ingat juga ni. Sebab kadang-kadang orang sekarang ni bukan dia ada tujuan lain, cuma dia ni mikir banyak sangat. Dia mikir banyak, dak Allah kuasa. Dia marilah. Dia bukan tujuan nak jadi orang bengong, kena jadi orang jadi keliru dak. Dia tu jadi macam Allah kuasa belaka ni. Allah kuasa sekelang perkara. Allah kuasa tak nak buat anak kepada Allah seorang. Jangan banyaklah. Orang anak ramai tak apa. Allah Ta'ala tambah anak ramai. Nak seorang je. Allah kuasa ke tak? Dia kata Allah kuasa segala-gala. Allah kuasa tak buat anak seorang. Tengok kena kita. Jawab kuasa. Jawab tak kuasa. Berani jawab Allah tak kuasa. Berani tak sebut? Allah tak kuasa nak buat anak. Berani jawab tak kuasa. Berani jawab tak kuasa. Dah, jawab kuasa pula. Allah kuasa buat anak, cuma Allah tak buat. Gitu. Pada ni. Jangan kalau ada orang tanya kita gitu. Dah kita duduk ngaji lama dah. Allah kuasa tak buat anak seorang. Anak bagi Allah perkara mustahil, tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Kuasa ke tidak? Jawab kuasa pun tak boleh. Jawab tidak kuasa pun tak boleh. Sebab tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Gitu ya. Jawab kuasa tak boleh. Jawab tak kuasa pun tak boleh. Sebab tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je.
Ada yang dia tanya, Allah kuasa tak nak mematikan Allah sekejap, patut Allah wa'idu Allah semula, dia tanya. Tak, ni bukan soalan dengan tu niat jahat, bukan. Dia duduk. Apa ada ni? Ada satu soalan. Allah kuasa tak buat benda berat? Oh, kita jawab mudah lah. Apa Allah tak kuasa, tengok tu batu besar. Allah buat lah tu. Kan batu berat kan? Ditanya soalan, kita dengar mula-mula. Soalan mudah. Allah kuasa tak buat benda berat? Kita bilang, apa tak kuasa tu? Tengok batu atas bukit tu. Berat tak nak buat tu kan? Bukan gitu Ustaz. Bagaimana pula? Berat punya berat. Berat punya berat. Allah tak buat akad. Kata, dia nak pergi mana ni budak ni? Ni jawab kau ni? Dok, sekarang ni berat. Allah buat. Benda berat ni Allah buat. Tapi Allah buat ni berat. Jadi terlebih berat. Macam ginilah. Kita buru barang. Nak akad tak boleh kemudian. Kena buang semula separuh. Gitulah. Allah buat. Berat. Tapi Allah buat ni. Bukan yang lain buat. Allah buat. Buat berat. Terlebih berat. Akhirnya Allah tak boleh nak akad. Allah kuasa tak buat benda gitu. Allah buat benda berat, kuasalah batu berat. Allah kuasa tak buat benda berat yang terlampau berat, yang berat sangat, akhirnya Allah tak buat akad. Allah tak mampu nak akad. Kata, dia boleh mikir gitu. Taklah soalan gitu tu, kita duk belajar, tak pernah pun soalan gitu didatangkan sebagai contoh. Tak pernah. Contohlah, contoh pun tak pernah. Itu perkara mustahil. Ada perkara yang Allah tak kuasa nak angkat, itu perkara mustahil. Allah kuasa tak buat. Perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata je, kuasa tak kuasa. Jawab kuasa tak betul, jawab tak kuasa tak betul sebab tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, perkara yang mustahil. Ada ni. Jadi iradah berkait dengan perkara yang mungkin, yang harus ada, harus tiada. Kemudian, hak minggu lepasnya nak sambung kepada persoalan qada Allah. Sesal qada Allah, kita ni. Sifat kepujian yang ke-9, dahulu ingat tak? Dalam kitab 20 sifat hati yang terpuji, yang keji tu. Sifat kepujian yang ke-9-nya ada redha dengan sekalian qada Allah. Ini bab kita pula. Tapi ini bukan pegangan. Ini bab ta'at batin, tasawuf. Kita beriman akan qada Allah, itu pegangan. Kita redha akan qada Allah, itu ta'at batin, tasawuf. Orang yang tidak redha akan qada Allah, bukan bererti dia tidak beriman qada Allah. Sebab ada pernah ceramah, orang yang ratap kematian, bila mati keluarga, dia pun meratap. Mana ratap? Dia panggil biji sabuk, dia panggil. Biji sabuk. Niyahah dia panggil. Biji sabuk ni, ratap. Ditepuk dada lah, gitulah ratap ni, kita faham lah. Jadi ratap hukumnya haram. Tapi ada ceramah dia kata, orang yang ratap kematian adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, kafir dia. Dia begitu. Dia ceramah begitu. Dia kata orang ratap kematian, makna apa tu? Dia tak beriman mati itu qada Allah. Lepas tu dia ratap. Dia ratap bukan kerana dia tak beriman mati itu qada Allah. Dia tak redha, tak terima. Dia tak terima, tak redha dengan qada Allah, tak beriman lah. Jangan buat gitu. Beriman satu perkara. Redha akan qada Allah itu taat batin. Orang yang tidak redha akan qada Allah, berdosalah dianya. Tapi jangan kata kafir pula. Jangan kata, kalau dia beriman, dia redha. Kalau dia redha, dia beriman. Tak. Banyak benda yang kita tak redha. Ke mana? Banyak dah benda kita tak redha. Kena puan. Kalau tu lelaki kahwin seorang lagi, redha tak? Kena. Redha. Setuju? Bukan kata tak redha. Perang dunia ketiga lah jawapan dia. Tapi beriman tak? Suami kahwin seorang lagi tu qada Allah.
Beriman tak ada orang tolak tu. Suami dia kahwin lain, qada Allah. Tak ada kata beriman. Semua beriman lelaki itu qada Allah. Suami kahwin lain. Lepas tu tak redha. Redha tu bab lain pula. Redha ni bergantung kepada iman kita kuat ke tak kuat. Tu bab lain pula. Ada ni. Tak redha, tak beriman kepada Allah. Tak gitu. Dalam kehidupan kita banyak benda yang kita tak setuju. Tu tak setuju, tu tak setuju. Apa yang tidak setuju tu? Qada Allah ke tak? Qada Allah, kita beriman tak? Ya qada Allah, kita beriman. Ada ni. Anak kita buat satu-satu keputusan. Kita tak setuju dengan keputusan dia. Ialah kata, anak tu nak berkahwin. Mak ayah tak redha, tak setuju, tak suka. Dia pun berkahwin larilah, tak kira lah. Dia, mak ayah putus, tak redha dia kata, tak setuju. Tapi mak ayah beriman tak? Anak dia berkahwin dengan seseorang tu qada Allah. Beriman. Beriman itu qada Allah. Jadi hak beriman satu. Beriman qada Allah satu. Redha qada Allah tu taat hati. Orang ratak, orang yang tidak redha akan qada Allah dia pun ratak. Maka haram dosa besar ratak ni. Tapi sangat-sangat ditakuti ratak ni. Akhirnya Tuhan apa gitu. Tu buat tu. Haji narak apa dah. Sudah melampau dah tu. Orang hak baik-baik Allah mati cepat. Orang jahat Allah tak mati pula. Banyak ketika kerja Allah pula ni dia jakit-jakit. Hak ratap tu berdosa. Ialah mula-mula kan dah keluarga dia hak itulah tempat dia bergantung harap. Ini asbab. Jangan pula bergantung harap pada makhluk. Bergantung harap pada Allah lah. Tu orang hak kuat dalaman. Kan? Suamilah tempat dia bergantung harap. Anak ni lah mak ayah dia bergantung harap untuk sara keluarga mak ayah apabila mak ayah tua. Anak lain-lain tu tak belajar tinggi. Inilah anak harapan. Dan mengharap akan Allah. Tu taat batin. Tawakkul serah pada Allah. Ini hak asbab. Tapi dia sangat bergantung pada asbab. Mana dalaman dia tak kuat tu bicara lain. Ada ni. Kan bila kematian. Yang mana suami seorang je kerja. Macam mana? Anak kecil-kecil macam mana ni? Gelap masa depan ni macam mana ni? Dia timbul meratak tu. Sebab dalaman tidak kuat. Sebab apa? Sebab dia bergantung sepenuhnya kepada makhluk, pada asbab. Bak iman kita tak konsep bak iman. Semua orang beriman rezeki daripada Allah, bukan daripada kerja, bukan daripada suami. Ke hak suri rumah sepanjang masa tu kan, hak tak ada kerja tu, dia berpegang rezeki daripada suami. Tak ada orang pegang gitu. Rezeki daripada Allah, orang beriman gitu belaka. Tapi dia punya pergantungan dia kepada suami. Bila suami dia meninggal, maka dia pun rasa macam putus asa. Itu bab dalaman. Bukan masalah iman dia beriman ke tidak. Jadi orang ratap ni, orang yang tidak redha dengan qada Allah. Ratap dia panggil. Di antara ratap, hukum ratap. Hak haramnya antara ratap, apa? Kenduri kematian. Itu ratap tu dipanggil. Termasuk dalam niyahah. Kenduri kematian. Itu memang ulama mengharamkan. Kenduri kematian. Kena faham. Kenduri kematian. Faham molek kau? Kenduri kematian. Puak jahiliyah. Bila berlaku kematian. Buat jamu. Nak suruh mari ramah. Bila mai ramah ni, orang pun nampak, Allah dia orang hebat sebab dia mati penuh orang. Sebab kan, kalau orang tu mati, kalau tak ada orang, Allah tak ada orang. Tanda tu, tanda mak dadah tu. Jangan suka gitu, sungguh. Saya pernah jumpa mak dadah mati, Allah lah tak ada orang sungguhlah. Semayang-mayang pun tak ada orang juga. Kata tak boleh kita punah, kita kapung ni kata. Saya pergi semayang. Mayang, 4-5 orang je duduk belakang.
5 orang dia. Orang tak pergi. Sebab apa? Habis barang orang, besi orang, tonggih orang dipikul. Jadi orang lepas tu duduk di felda pula patang lepa. Pandai patang lepa? Bawah sawit orang. Patang lepa bawah sawit orang. Orang dia kait bawah sawit malam-malam buta. Dah kata mana? Marah orangnya. Tak ada pesawit. Kalau orang kutik lah, orang kait pesawit, letak di, dipanggil apa? Platform ke apa yang boleh? Platform tau. Letak depan pian, esok lori nak ambil. Satu esok malam tu lori ambil dah. Malam tu lori ambil dah. Dah tak biar orang marah macam mana. Oh, mengamuk. Ke pesawit dihilang. Mengamuk, marah Kena-kena anak dia cuy. Anak dia dah ada. Bukan orang lain pun. Jangan. Ada ni. Dah duduk dalam kebun kapal sawit. Dia tak ni duduk rumah. Mai duduk rumah boleh mai takak. Dia duduk dalam kebun kapal sawit. Dah tidur nyamuk. Nyamuk tak ketik dia. Buat darah dia tu. Tak tahulah pahit kali ke apa. Tidur. Pagi-pagi. Keluar. Pergi makan pergi kedai. Dah kerja dia apa tu? Tu. Marah dia orang kampung lah. Curi ni hilang pesawit orang. Jadi mayang pun tak ramah. Tengok kalau kata ada orang, mana orang ni orang. Kalau orang ramah, ni orang yang dikasihi. Orang hebat lah. Maka macam mana cara nak jadi ramah? Jahiliah punya amalan, dia akan buat makan. Buat makan. Saya pernah jumpa. Benda ni tak ada di tempat-tempat kita ni. Tapi saya pernah jumpa. Di satu kampung, ada kematian. Jadi, kita pergilah. Dah ada kematian. Siapa-siapa duduk back row. Ada kawah. Takut salah dengar. Orang cerita, nak buat makan arwah ke apa ke. Mana tahu kan. Nak buat makan arwah. Dia nak makan arwah lah. Arwah mak ayah dia meninggal dulu. Mana ke tahu. Kita pergi dengar, mati. Jadi siapa tengok, duduk bewah. Bukan bewah maknanya, ada kawah ni. Ada tukang masak lah. Pergi dekat-dekat orang. Tanya. Dia kata, tuan rumah tu lah. Meninggal tadi. Meninggal sungguh. Kita takut lah kita tanya. Haji meninggal. Haji meninggal. Meninggal apa tu segar tu? Marah dia. Orang segar-segar kata mati. Jadi tak berani nak kita tanya mati. Dia bisik-bisik. Barulah. Allah meninggal pagi tadi. Dia sungguh mati sungguh lah. Lepas tu jamuan dia tu. Orang mari, orang boleh makan. Tu syarat larang. Itu syarat larang. Itu amalan jahiliah. Kenduri kematian. Bila mati buat kudis ramai-ramai. Ada pun kalau siap-siap dah ke bumi, panggil orang mari tahlil di rumah, orang pun pergi makan. Itu bukan kenduri kematian. Itu makan pada tetamu yang datang ke rumah berzikir. Sebab itulah kalau malam pertama tak sempat buat tahlil sebab dia ke bumi tu agak ke petang sangat dah ke kan. Petang baru selesai ke bumi, jadi malam tu tak buat tahlil. Ada dah buat makan? Tak ada. Bukan buat makan kerana dia kematian. Beri makan kerana tetamu mai ke rumah, kita yang jemput. Pergi ke Masjid Surau, malam ni insya-Allah lah datang rumah kami. Kita jemput kami rumah kita. Kita jemput. Ya mari buat apa tu? Mari buat tahlil. Lepas tu kita tak mari makan kau kat tetamu. Tetamu yang tak dijemput pun kita beri makan. Tetamu yang mari merumpak pun kita beri makan. Kita tetamu main merumpak kita suruh balik tak beri makan. Kita nak buat air. Minta maaf. Air tak jadi buat. Balik mu mari merumpak. Beri makan juga. Tetamu yang tidak diundang. Mari buat maksiat. Kita beri makan. Ini tetamu yang kita undang. Mari buat tahlil. Kita pun beri makanlah ke dia. Itu bukan kenduri kematian. Beza kok molek. Anak timbul sekarang ni. Kenduri kematian, mati, buat makan, bersama ramah. Itu memang amalan jahiliah. Itu amalan jahiliah. Hak tu dia panggil ratap. Dia panggil, termasuk ratap. Kita tahu ratap ni, hak tadilah. Hak biji sabuk tu. Hak tu ratap, orang yang tidak reda dengan qada Allah. Tapi dia beriman tu bab lain. Beriman dengan qada kematian tu tetap dah. Jadi hak bab reda dengan qada Allah ni, qada Allah ada dua. Ada qada yang baik, iman dan taat. Ada qada yang jahat, kufur dan maksiat.
Jadi qada yang jahat, kufur dan maksiat. Contoh maksiat lah. Orang buat maksiat. Kita buat contoh mudah. Anak kita lah. Anak kita buat benda salah. Anak buat benda salah. Benda yang bercanggah dengan hukum. Kita wajib reda dari sudut qada Allah. Kita haram reda dari sudut kesalahan tu ikhtiar usaha anak kita. Haram kita reda. Kita wajib reda. Kesalahan yang dilakukan tu qada Allah. Kita wajib reda lah. Ada ni. Tapi dari sudut kesalahan yang dilakukan oleh anak kita tu ikhtiar dia. Perbuatan dia, bukan dia dipaksa, bukan dia lupa. Dari sudut kesalahan yang dilakukan, pilihan dan perbuatan anak, haram kita reda. Ar-reda bil maksiati maksiatun. Reda dengan perkara yang berdosa, berdosa samalah kitanya. Ada ni? Tapi dari sudut kesalahan yang anak kita buat tu qada Allah, reda lah. Ada ni? Dia reda. Tapi kenapa mulut tu marah? Kenapa ambil tindakan? Sebab ikhtiar usaha kamu. Tapi dalam ni, reda, tenang. Sebab apa? Qada Allah, ujian daripada Allah. Ada situ. Ada ni. Tenang je lah. Tapi masa marah tu marah sangat. Ada ni. Ambil tindakan. Lepas tu kemudian tenang je. Sebab apa? Qada Allah subhanahu wa ta'ala ujian. Tidur malam pun lena. Tak ada kalau tak ada. Bukan kata letak tangan dahi. Kalaulah. Tak ada kalau tak ada. Kalu. Tak ada kalu. Oh, kalau dok belajar situ. Kalau tak berkawan dengan budak tu. Kalau tak baik dengan pak saudara sebelah tu. Dia ada pak saudara dua belah kan. Ada pak saudara sebelah tu baik-baik lah ke. Pak saudara sebelah lagi tu tak ada pelajaran mana. Kalulah tak berkawan dengan pak saudara yang tak pakar tu. Tak ada kalu-kalu dah. Ada kalu-kalu gitu. Qada Allah Ta'ala belaka. Dah kalulah pak saudara sebelah tu tak pakar. Kita jagalah anak kita. Biasa kan itu kan. Hak ni pak saudara belah ni standard. Pak saudara sebelah ni hak tak ada pelajaran. Kalau tak ada. Semuanya itu qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita cuai, maka kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berlaku? Qada Allah, kita wajib reda. Tapi reda dari sudut qada Allah. Dari sudut kesalahan yang dilakukan oleh anak kita itu, pilihan dia, perbuatan dia. Haram kita reda. Ginilah. Itu balik pada kita. Dahulu dok semayang. Boni dalam Terengganu FM, cerita bahawa puan dok semayang suasa, haid siang hari tempat kerja. Banyak orang tanya kemudian lah. Sebab tahu dah lah. Ramalah mek-mek tua buat kerja gitu masa muda. Mek-mek tua lah. Mek-mek tua ni masa dia mek muda dulu, dia buat panggil gitu. Masa dia kerja, kering hit siang hari, Zuhur dok semayang, Asar dok semayang. Minggu lepas ada, dalam radio tu ada soalan. Saya ambil soalan tu. Tak baca bab tayamum. Habis 45 minit tu, cerita harta je. Cerita tajuk dalam Terengganu FM hari Isnin tu, tayamum, pakai membatalkan tayamum. Tapi saya ambil soalan yang sebelum yang saya tak sempat nak jawab. Hak bab Zuhur Asar, hak tak semayang ni kena haid ni. Pada sehari tu. Lepas tu kita tahulah, memang banyaklah respon. Sebab apa? Memang tak semayang. Lepas tu suami pun samalah. Dia tidak bertanggungjawab. Dia kena bertaubat dengan Allah. Kena bertaubatlah suaminya. Taulah isteri itu bekerja untuk meringankan tanggungjawab dia. Tiba-tiba dia biarkan pula isteri itu tak semayang. Itu kata tu, isteri sudah berkorban atas dunia. Terkorban di hari akhir sebab tak semayang. Isteri sudah berkorban untuk bekerja meringankan nafkah keluarga. Berkorban dah tu. Berkorban atas dunia ni. Terkorban agama pula. Tinggal semayang. Ni. Maka hok tanya tu macam-macam alasan lah ustaz. Tak ada alasan. Tak mandi macam mana ustaz? Nak mandi macam mana? Tanya nak mandi macam mana. Dah tak ada bilik mandi. Tak ada bilik mandi. Dah tandas tak ada. Tandah mana boleh mandi wajib nak tandah? Dah. Tandah je ada.
Mandi dah tandah lah. Habis dah tandah jadi berjeruk. Berjeruk tak berjeruk pun. Tak, dia bukan ni. Dia macam-macam. Dia kata ada ustazah. Dia kata komen. Dia ada ustazah kata kelonggaran. Sebab tak boleh. Tak ada. Itu benda yang boleh diusahakan. Lagi tandah awam yang ada tempat bilik mandi. Kau perempuan kan? Kering siang hari tu, waktu subuh dia boleh jangka dah. Pagi-pagi dia cek, Allah hari ni kering siang hari dah hari ni. Dia boleh tahu. Ke macam mana orang perempuan? Darah. Pak, kering. Tiba-tiba. Ada jinnya tu. Ke apa? Dah kan ni. Dia tahu dah. Di penghujung dia tahu dah. Dia biasa 5 hari. Dia biasa 6 hari. Dia biasa 7 hari. Ni. Ingat ke? Kering waktu malam boleh mandi pagi subuh tu. Tengok subuh. Allah lah. Hari ni kena siang hari dah. Dia boleh tahu dah. Dia boleh jangka. Mana kalau dia kering pagi pukul 6 ke 7 tu senang kan? Boleh mandi-mandi wajib semai subuh tu asal clear. Tapi waktu subuh Allah lah. Ada lagi sikit. Hak ni ngelah dah yang kenal yang ke-7 ke-8 dah. Hak ni mesti kena siang hari dah. Standby lah. Standby alat-alat perkakah nak mandi. Telefon suami tu. Tengah hari waktu makan, mari ambil jabat nak pergi ke tempat ni, tandah awam yang ada bilik mandi. Bukan alasan. Ada pelik lagi ustaz. Lepas tu kita kalau sudah mandi lama dia kata nak siap. Lama apa nak siap? Nak gincu tu lah. Kata susah sungguhlah. Ginilah kata cutilah setengah hari kalau payah. Tak ada alasan ni. Dok tinggal semai zuhur tinggal masa. Asal lah semai yang paling afdal sekali. Faham tak? Asal semai paling besar sekali. Quran perintah kan? Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Tuhan kata. Pelihara oleh kamu atas semayang yang waktu dan semayang wusta. Mana semayang wusta? Semayang solah. Semayang tengah. Sebelum tu subuh dengan zuhur. Selepas tu maghrib dengan isyak. Mana semayang wusta? Asal. Quran sebut suku semayang so. Sebab tu semayang so lah semayang paling besar sekali. Yang kedua baru semayang subuh. Tinggal asal. Badan ni. Cerita mak tinggal semayang. Jadi kontroversi jadi dah. Sebab apa? Ramai awak panggil gitu. Kata bertaubat lah. Jadi sekarang ni kalau dulu tinggal semayang, kita reda. Itu qada Allah. Tak sudah bersoal lah. Allah kenapa dulu ya Allah engkau. Tak ada. Kita dulu tak semayang, qada Allah. Tu dari sudut qada Allah kita wajib reda. Faham tak ni? Dari sudut tak semayang tu pilihan kita. Perbuatan kita. Maka kita wajib bertaubah. Ada ni. Sekarang tak semayang dulu qada Allah. Wajib reda lah. Jangan ada persoalan lah. Allah kalau Allah jadi semayang daripada awal. Tak jadi berat gini. Tua-tua nak kena qada semayang pula. Allah. Kalau. Tak ada kalau-kalau dah. Itu qada Allah. Kita wajib reda. Tapi tak semayang tu pilihan kita. Perbuatan kita. Kita wajib taubah. Dia gitu. Jadi wajib reda dari sudut qada Allah. Walaupun perkara itu perkara jahat sekalipun. Haram reda dari sudut ikhtiar usaha hamba. Walaupun pada hakikinya ikhtiar usaha hamba tetap balik kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Itu bicara dahulunya hak sifat kepujian yang ke-9 reda akan sekian qada Allah termasuk qada yang jahat. Kira-kira habislah kita bicara hak sifat yang wajib, sifat iradah. Nak pergi pula kepada lawannya, lawan iradah al-karahiyah, artinya benci. Ya Allah, yakni mengadakan sesuatu dengan tiada ditentu akan dia. Yakni mengada sesuatu dengan tiada ditentu akan dia. Hak ni dengan tiada di apa tu? Ditanti ke apa tu? Bukan ditanti, ditentu. Di sini tenun, terya tau. Hak Rumi tulis mana? Hak Rumi tulis mana Rumi? Ditentu. Dinanti. Dinanti hak Rumi.
Hak rumi tulis dinanti. Cuba tengok ayat. Dinanti. Apa dinanti? Nanti pinangan. Nanti ni. Cuba tengok tu ejaan dia. Te nun te ye. Nanti macam mana? Tanti lah. Kalau ikut ejaan hak Jawi ni. Te nun te ye. Salahnya ye tu tukar jadi waw. Ditentu akan dia. Apa? Di nanti tau. Nanti tak kena. Yakni mengada sesuatu dengan tiada dinanti akan dia. Tuan nak nanti benda. Itu ditenti itu ditentu. Ya tu tukar pada waw je. Yakni mengada sesuatu. Allah mengada sesuatu dengan tiada ditentu akan dia. Allah tidak menentu pada zat. Allah menjadikan. Iaitu mustahil. Dia pergi pada lawan pada sifat iradah, sifat karahiyah. Sifat mustahil lawan iradah. Tapi kita bicara sifat iradah ni pun sifat wajib. Tapi sudah bicara hak mustahilnya. Si ini dah bicara mustahil. Ni kita fokus pula mustahil pula. Panjang juga nak bicara mustahil ni. Perkara yang berlaku, Allah buat tapi Allah tidak tentukan. Perkara berlaku, bukan datang untuk Allah. Perkara itu berlaku secara illah, secara tabi'ah. Ini banyak perkara ni. Hak lawan pada sifat iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19. Muka surat 19. Baris yang ke-16 daripada atas. Baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan, maka apabila ia seseorang dapat 2 rakaat pada sembahyang fardu yang lain daripada subuh, maka sunatlah ia seseorang duduk bagi membaca tahiyah awal. Dan iaitu membaca tahiyah awal ataupun kita sebut tasyahud awal. Tahiyah, kita sebut tahiyat tau. Tahiyat. Bukan tahiyat, tahiyah. Tapi tak apalah, tahiyat pun tahiyat lah. Kita tahiyat je budak. Dia tahiyah. Tahiyah awal ataupun tasyahud awal. Kita tahiyat tau, tasyahud bunyi macam standard sikit tau. Yalah, bukan kalau sebut tasyahud tu macam orang kelas sikit lah tau. Orang kapung ni tahiyat lah. Tak kan kita orang kapung? Orang kapung tahiyat ke tasyahud? Tahiyat tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat. Jarang kita tasyahud. Tahiyat, tasyahud. Dan iaitu membaca tahiyah awal setengah daripada sunat ab'ad yang 8. Baca tahiyat ni setengah daripada sunat ab'ad yang 8. 8 sunat ab'ad. 8. 2. 2 ke apa dia? Tahiyat tadi dengan kunung. 8. Bukan 2. 8. Tapi yang kita buat 2 tu, dalam tu ada 8. Tapi cuma kita kalau sebut kata sunat ab'ad kok, kita memang 2 je lah. Tahiyat dengan kunung. Dah keluar jumlah 8 tu. Tahiyat dengan kunung tu lah. Pecah. Jadi 8. Situ je. Mana kalau kata 2, tu kasar panggil. 8, tu cara tafsir. Gitulah. Kalau kata sunat abang ada berapa? 2. 2 tu tak kata salah sangat.
Dua tu cara kasar. Mana? Tahiyat awal dengan kunut. Tapi dalam dua ni ada lapang sebenarnya. Gitu. Jadi hak lapang ni kalau kita kata kok, cara detail lah jadi lapang. Jadi tahiyat awal ni setengah daripada sunat arba'ah yang lapang. Maka bila ia dapat 2 rakaat pada sembahyang fardu. Pada sembahyang fardu ni. Yang lain daripada subuh. Kalau subuh tak ada tahiyat awal. Kalau subuh tahiyat awal. Tak ada lah sebab subuh satu tahiyat je. Tahiyat akhir. Jangan peliklah pulaknya. Pada sembahyang fardu yang lain dia subuh. Sebab apa? Subuh tak ada ke? Dia memang tak ada. Subuh tahiyat akhir je. Maka sunatlah ia seseorang duduk bagi macam tahiyat awal. Dia bukan sembahyang fardu je. Sembahyang sunat sekalipun, rakaat yang kedua ada tahiyat awal. Sembahyang sunat sekalipun, bukan sembahyang fardu je. Kalau kita sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 1 salam. Ba'diyah zuhur 4 rakaat dengan 1 salam. Qabliyah asar dengan 4 rakaat dengan 1 salam. Faham tak? 1 salam ni. 1 salam. Mana 1 salam 2. Salam pertama, salam kedua. Ada 1 salam. Maknanya, kalau gitu dia panggil 4 rakaat 2 salam. Kita 2 salam kok. Salam belah kanan, salam kiri bukan. Kan kita semayang kalau 4 rakaat. 2 takbir 2 salam. 2 rakaat tahiyat akhir beri salam. Naik pula 2 rakaat tahiyat akhir beri salam. Macam mana kalau dia buat 4 rakaat, 1 takbir, 1 salam. Saja aku semayang sunat sebelum zuhur 4 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat selepas zuhur 4 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat sebelum asar 4 rakaat kerana Allah. Ada ni. Mana apa tu? 4 rakaat, 1 salam. Sama juga, rakaat kedua sahaja tahiyat awal. Rakaat kedua saja tahiyat awal. Sama ni sembahyang fardu, tahiyat awal. Cuma bezanya kalau sembahyang sunat, kalau jenis 4 rakaat 1 salam tadi, sunat baca tahiyat awal, sunat. Tapi afdal tinggal sunat tu. Gitu je beza dia. Faham tak? Kalau sembahyang zuhur 4 rakaat, tu kena baca tahiyat awal lah. Tapi kalau qabliyah zuhur 4 rakaat, rakaat kedua samalah juganya tahiyat awal. Sunat. Tapi afdal tinggal sunat tu. Pelik. Sunat afdal tinggal pula. Yelah. Sunat ni terkadang afdal tinggal. Terkadang wajib tinggal. Jangan kira gitu. Ada benda sunat. Wajib tinggal. Ada. Hukum asalnya sunat. Satu ketika wajib tinggal. Ada. Ini perkara sunat. Afdal tinggal. Tapi kalau sembahyang sunat. Qabliyah zuhur 4 rakaat 1 salam tu. Rakaat kedua tu panggil tahiyat awal. Tahiyat awal. Sunat arba'ah ke tak? Sunat arba'ah juga. Tapi afdal tinggal. Dan kalau tinggal sunat arba'ah je sahwi. Ada tak? Ni tak? Dia tak sama dengan tahiyat awal sembahyang zuhur. Tinggal tahiyat awal sembahyang zuhur, sunat sujud sahwi. Adapun kalau tinggal tahiyat awal, qabliyah zuhur 4 rakaat, ditinggal tahiyat awal dengan sengaja, tak ada sujud sahwi. Kalau ditinggal tahiyat awal dengan terlupa, barulah ada sujud sahwi. Ini pelik sikit dah kan. Gini, kita sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Dan memang kita nak baca tahiyat awal. Kita nak baca tahiyat awal. Kita nak baca. Sampai di rakaat kedua, kita naik rakaat ketiga, terlupa tahiyat awal. Hak qabliyah zuhur ni. 4 rakaat ni. Maka tu sunat sujud sahwi. Kalau kita sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, 1 salam. Apa kedua memang kita sedarlah. Ni tahiyat awal sunat arba'ah ni. Kita memang kita nak tinggal. Kita pun tinggal. Tak ada sujud sahwi. Tak sunat sujud sahwi. Adapun kalau tahiyat awal sembahyang fardu zuhur, tinggal dengan terlupa ke, tinggal dengan sengaja ke, sunat sujud sahwi belaka. Afdal jangan tinggal tahiyat awal zuhur.
Kalau tayat awal, qabliyah zuhur 4 rakaat, tu afdal tinggal. Kenapa afdal tinggal? Sebab kalau tinggal tayat awal, qabliyah zuhur 4 rakaat ni, rakaat 3 ke 4, lepas baca Fatihah. Boleh sunat baca surah lagi. Bukan pertama kedua saja. Kita sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, 1 salam. Rakaat pertama, Fatihah, surah. Rakaat kedua, Fatihah, surah. Rakaat 3 ke 4, kalau tayat awal tertinggal, Fatihah, surah lagi. Surah sunat baca. Jadi 4 rakaat. Sunat baca surah Al-Quran di dalam sembahyang. Selebih-lebih tempat untuk membaca Al-Quran. Tetapi kalau sembahyang fardu zuhur, kita tertinggal tayat awal, dengan tertinggal ataupun sengaja, orang 3 ke 4, tidak ada surah. Walaupun tayat awal kita tak baca, kalau sembahyang fardu zuhur. Ada itu. Kalau sembahyang fardu zuhur, tayat awal tak baca, terlupa ke, sengaja ke, rakaat 3 dan rakaat keempat, tidak disunatkan baca surah. Baca Fatihah sajalah, rukun. Pada ni, walaupun tak baca tayat awal. Adapun kalau qabliyah zuhur 4 rakaat, dia pun tinggal tayat awal, orang 3 ke 4 baca Fatihah dan sunat baca surah. Itu kalau 4 rakaat. Kalau rawatib zuhur 8 rakaat. Rawatib zuhur 8 rakaat. 8 rakaat terawih. Terawih 20 rakaat. Masjid kita buat 8. Tak apalah, masjid malah. Tak apa tu. Masjid malah. Mana masjid malah, mana masjid rajing, tulis dalam FB. Mana masjid malah, sebut nama masjid. Buat 8 rakaat je tarawih. Mana masjid rajing, 20 rakaat. Ni dok ni, cari mana masjid malah, mana masjid ekspres. Malah dosa, ekspres pula cari. Mana hak cepat boleh balik awal. Tak sogi langsung lah. Senang main rumah je. Jangan nak cari semai ekspres. Nak semayang, tapi nak ekspres. Mana hok paling laju? Tempat kamu balik pukul berapa? Awal dekat kamu. Nak cari tempat balik awal. Dia dah tahulah. Tersegigilahnya. Dia buat apa kalau nak cari gitu? Semayang, rawatib zuhur, 8 rakaat. Dia mari semayang zuhur, tu imam semayang dah. Mana semayang zuhur dah. Dia pun semayang zuhur. Jadi qabliyah 4 rakaat, dia tak sempat nak semayang. Dia pun semayang selepas daripada zuhur. Qabliyah 4 rakaat. Kapik sebelum tu. 4 rakaat. Kapik selepas 4 rakaat. Jadi oleh kerana sebelum zuhur 4 rakaat, dia tak sempat nak semayang. Dia pun semayang lepas zuhur. Jadi 8. Tiba-tiba 8 ni dibuat dengan 1 salam. Saja aku semayang sunat sebelum zuhur dan selepas zuhur 8 rakaat kerana Allah. Orang duduk tunggu belakang kita tak ada hal. Tunggulah 8 rakaat. Tak berjumpa dengan dia tu. Banyak hal pun dianya. Kali dia nak jumpa tu ada tu. Ada hal tu. Nak punya duit pun kali ni nak jumpa ni. Tunggu sekejap saya nak semayang. Nak semayang rawatib. Rawatib zuhur 4 tadi saya tak sempat nak semayang ni. Nak semayang sekarang. Dia niat 8 rakaat lalu dah. Tunggu 8 rakaat. Tembok larilah kawan tu. Dah lepas bangun-bangun, lepas bangun-bangun. Surah baca panjang pula. Ada ni. Jadi kalau semayang tu 8 rakaat, 1 salam ni 1 salam, dia ada 3 sunat ab'ad. 3 sunat ab'ad dia ada. 3 sunat ab'ad. Mana? Rakaat kedua, rakaat keempat, rakaat keenam. Ini tasyahud 3 ni sunat ab'ad belah ketiga-tiga ni. Tak ada. 3 dia panggil sunat ab'ad belaka ni. Rakaat kedua, rakaat keempat, rakaat keenam. Rakaat ke-8 tu rukun qauli, tasyahud akhir. Ada ni. Jadi ada berapa tahiyat? Ada 4 tahiyat. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 tahiyat awal sunat ab'ad. Rakaat ke-8 tahiyat akhir rukun qauli. Apa ni? Tu 3 sunat ab'ad ada tu. Tahiyat awal.
afdalnya ketiga-tiga ditinggal belaka. Tinggal ketiga-tiga. Maka 8 rakaat sunat baca surah selepas baca Fatihah. Tapi tidak afdal buat 8 gitu. Afdalnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam itu lebih afdal. Tapi boleh dibuat 8 rakaat dengan 1 salam. Sebab kita nak fokus pada tahiyat awal tu. Jadi tahiyat awal ni rakaat kedua, rakaat keempat, rakaat keenam. Rakaat ke-8 tahiyat akhir. Ini sembahyang sunat, sembahyang rawatib zuhur. Sebelum dan selepas. Dibuat 1 salam. Pendengar tu. Pendengar. Oh, 8 rakaat lama mana nak siap. 8 rakaat pula 1 salam. Jadi bukan kata rakaat kedua sembahyang fardu je. Dia panggil tahiyat awal sunat arba'at. Termasuk juga sembahyang sunat. Tapi beza dia, hak sembahyang sunat tu afdal ditinggalkan. Mana walaupun sunat arba'at, rakaat kedua tahiyat awal sembahyang sunat, walaupun sunat arba'at. Kalau sengaja tinggal, memang tidak disunatkan sujud sahwi. Kalau terlupa, barulah sujud sahwi. Adapun tahiyat awal sembahyang fardu zuhur, tertinggal dengan sengaja ke, dengan terlupa ke, sunat sujud sahwi. Maka bila ia dapat 2 rakaat pada sembahyang fardu yang lain daripada subuh, maka sunatlah ia duduk bagi membaca tahiyat awal. Tahiyat awal. Adapun subuh tidak tahiyat awal, tapi dipanggil tahiyat akhir juga. Rakaat kedua subuh dipanggil tahiyat akhir juga. Walaha tahiyat akhir ke mana? Awal tak ada. Dan sekarang ni kalau sembahyang zuhur ada 2 tahiyat. Satu tahiyat awal, satu tahiyat akhir. Kalau sembahyang fardu subuh, satu tahiyat aje. Dipanggil tahiyat akhir juga walaupun tak ada awal. Itu nama dia lah. Tahiyat akhir. Dan mana awalnya? Tak ada. Dan awal tak ada. Akhir. Dia kalau tahiyat akhir macam subuh ni, kalau kita bicara dahulunya berkaitan dengan duduk kan. Bicara duduk iftirash, duduk tawarruk. Kita maklumlah kita mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i. Ketika membaca tahiyat awal, duduk iftirash. Ketika membaca tahiyat akhir, duduk tawarruk. Duduk yang mengiringi salam. Adapun kalau mazhab Hambali, kalau ada 2 tahiyat, awal dan akhir, maka sama macam mazhab Syafi'i. Hak awal iftirash, hak akhir tawarruk. Itu mazhab Hambali, sama-sama macam kita. Tapi kalau satu je tahiyat, sembahyang subuh, 1 tahiyat, sembahyang duha, 1 tahiyat, sembahyang Isra', 1 tahiyat. Sembahyang tarawih 1 tahiyat. Kan main tarawih kan? 2 rakaat. Bukan 1 tahiyat. Jadi subuh 1 tahiyat. Kalau mazhab Hambali, kalau ada 1 tahiyat saja, ketika membaca tahiyat akhir, sunat duduk istirah macam tahiyat awal. Digi kat tu. Kalau mazhab Hambali lah. Kalau mazhab Hambali, kita mazhab Syafi'i, duduk yang mengiringi salam. Contohnya pada masa baca tahiyat akhir, sama ada tahiyat awal ke tidak, sunat duduk tawarruk. Duduk tawarruk lah. Walaupun sembahyang subuh tu tak ada tahiyat awal. Kalau mazhab Hambali, dia kalau ada 2 tahiyat zuhur, hak awal iftirah, hak akhir tawarruk. Kalau hanya ada 1 tahiyat, macam sembahyang fardu subuh ataupun sembahyang sunat, dia hanya ada 1 tahiyat saja, mazhab Hambali duduk iftirash. Tapi kalau mazhab Hanafi, iftirah belaka. Dia tak ada tawarruk mazhab Hanafi. Hanafi dia tak ada tawarruk. Ada ni. Cuma kita ni, kalau kebetulan saf tu agak rapat, orang ramai. Ada program besar, orang ramai. Duduk rapat.
Kita nak duduk tawarruk ketika duduk tasyahud akhir tu, kena tengok dulu. Kena tengok dulu. Jangan pakai gembah gitu dah lah, itu gemuk. Pada ni, dah sekarang ni kita duduk rapat. Rapat. Jadi pada masa duduk tayat akhir, duduk mengiringi salam, kita nak duduk tawarruk. Kena perlahan-perlahan tengok. Ada ruang ke tidak? Ada ruang ke tidak? Kita pun nak nak jatuh punggung ke latar ni. Nampaknya tak boleh nak pergi. Pada ni. Sebab tak ada ruang. Maka jangan duduk tawarruk. Kalau kita menyakiti orang dalam sembahyang, dosa pula kitanya. Menyakiti orang ni, tak berdosa ke? Menyakiti orang pula yang setengah solat. Menyakiti orang tu berdosa dah. Kalau menyakiti orang dalam solat, fahamlah. Sunat tawarruk ni. Sunat berlawang dengan haram. Mana menang? Ada kok sunat berlawang dengan haram. Ni sunat berlawang dengan haram ni. Sunat duduk tawarruk, tapi menyebabkan menyakiti. Menyakiti orang tu hukumnya haram. Jadi sunat lawang haram. Menang haram lah jawapan dia. Ni dok kita ni. Sunat. Kita rembah punggung kita sebelah kiri. Orang sebelah tu pula kecil. Orang belah ni pula besar macam dia juga. Apa? Kiok. Kiok apa? Kiok ada. Kiok kawan tu tengok. Nampak? Ada. Kiok. Kiok mati tau. Betul? Dah. Mati kiok apa dah? Dah. Sepik tu kiok lah. Dah besar. Lepas tu kata, tengok ruang. Lepas tu dia duduk tawarruk ni, selesa kitanya kalau semai sunat. Sebab main sunat ni kita jauh-jauh dengan orang. Tak ada benda tu. Tapi kalau semai berjemaah, kalau dia sah tu agak rua sedikit, maka ada ruang lah. Tapi kalau sah tu agak rapat, orang puang semayang sah dia ada renggang tau. Sebab dia ke sejadah selah seorang. Sejadah pula besar. Tak boleh pula tindih sejadah dia. Mana susah lah. Ada tu imam. Satu masjid, dia bertusah. Bertusah lah sebelum iqamat ni. Rapatkan sah. Betulkan sah. Muslimat tabir tu rapatkan sah masing-masing juga renggang sangat. Dia kata gitu. Lepas tu marah orang puang. Pandai sangat dia tu imam. Dia bukan nampak pun kita belakang. Tak nampak apa orang beritahu. Dia duduk nasah masing-masing. Dia tak boleh rapat-rapat. Kalau rapat aja, kalau rapat sikit sudah salam, panah. Nampak gelam tangan dia. Panah. Gelam banyak. Nak tunjuk gelam banyak. Allah. Panah. Ekong panah pula ni masjid. Mana ada masjid tak ada ekong? Panah. Sejuk ada. Panah. Nak tunjuk gelam banyak. Ada bahasa itu. Dia tak boleh rapat. Dia jadi macam orang sebelah ni macam orang kampung mana baju semayang pun buruk je nampak jeragak je. Padahal jeragak. Tu. Kan batik apa? Jeragak tu lah batik sawa. Biji sawa, bukan batik sawa. Biji sawa. Nampak orang kampung mari sebelah, dia ni mandi kedak. Padahal nak semayang. Cik Imam tu kata, rapatkan sah perempuan ada belah tabir, jangan duduk jaruk-jaruk. Dia ni main duduk sejadah masing-masing. Makruh seumpama tu. Tapi bila rapat sah, kita kena kira. Dalam semayang, kita kena jaga-jaga. Supaya tidak menyakiti orang sebelah. Tadi kita cerita bab duduk tawarruk. Tengok molek. Tengok. Kita cuba jatuh punggung. Nampak okey je. Sekali. Buat lah. Tak apalah. Nampak kita duduk, kita jatuh punggung sebelah kiri kan. Kita jatuh slow, pelan-pelan. Tengok okey. Kita duduk tawarruk. Tapi kalau kita nak jatuh punggung je, Allah nampak dah sebelah tu macam akan kita tindih dia. Kita pun duduk iftirash. Kena tengok dululah. Atau kita bicara dahulunya, duduk iftirash dengan duduk tawarruk.
Jadi rakaat kedua mai fardu selain dengan subuh maka sunat duduk bagi baca tahiyat awal dan iaitu itu membaca tahiyat awal setengah daripada sunat arba'ah yang ada 8. Ada 8 sunat arba'ah iaitu pertamanya membaca tahiyat awal, keduanya selawat atas Nabi kemudian daripada membaca tahiyat awal ketika membaca tahiyat akhir, ketiganya selawat atas Nabi kemudian daripada tahiyat awal, ketiganya selawat atas keluarga dan Nabi kemudian tahiyat akhir, dan keempatnya duduk bagi sekalian yang tersebut itu. Itu jadi 4 tu. Tasyahud awal saja keluar 4 sunat arba'ah. Baca tahiyat awal, selawat atas Nabi selepas tahiyat awal, selawat atas keluarga Nabi selepas tahiyat akhir. Duduk tu. Tu sunat arba'ah 4 perkara. Jadi 8 lah. Ketika kunung ada 4 perkara pula jadi 8. Kitanya biasa gok 2 perkara saja tu secara kasar. Wallahu a'lam. Ini kitab Minhajul Abidin. Muka surat 6. Minhajul Abidin yang disusun oleh Haji Zakaria Kedah. Muka surat 6, baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. I'lamu ikhwani as'adakumullahu wa iyaya bimardatihi as'adakumullahu. Jadi macam Allah hi tau. Bukan bagi bawah tu nampak. Ya, Allahu. Jadi paeh bukan Allahi, Allahu. Jadi paeh. As'adakumullahu wa iyaya bimardatihi annal ibadata samaratul ilmi wa fa'idatul umuri wa hasilul abidi al-aqwiyai wa bida'atul awliyai wa tariku atqiyai wa kismatu al-a'izzati wa maqsidu zawil himmati wa syi'arul kirami wa hirfatur rijali wa ikhtiyaru ulil absari wa hiya sabilus sa'adati wa minhajul jannati. Ini ayat pertama dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Selesai permulaan kita, bismillah, alhamdulillah, selawat salam atas Nabi SAW, atas keluarga dan atas sahabat. Selesailah permulaan kita. Ini masuk kepada pembicaraan dia. Panjang ni cerita bab ibadah ni. Panjang bicara bab ibadah. Sebab kitab ni Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Perjalanan orang yang mengabdikan diri akan Allah. Perjalanan orang yang mengabdikan diri akan Allah. Orang yang buat ibadat. Kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Bagi Tuhan sekalian alam. Itu nama dia. Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Perjalanan orang yang mengabdikan diri akan Allah. Abid di sini abid yang muktabar.
Abid yang dikira pada syarak. Hak abid Bani Israel, hak cerita-cerita yang tertipu tu, itu bukan abid yang sebenar. Itu orang ibadat tanpa ilmu. Ini abid yang diiktibar, yang dikira pada syarak. Jadi perjalanan orang yang mengabdikan diri akan Allah kepada syurga bagi Tuan sekalian alam. Ni. Macam mana perjalanan orang yang mengabdikan diri akan Allah kepada syurga Allah Subhanahu wa taala? Macam perjalanan. Ibadahnya macam mana? Ni nak bicara bab ibadah. Artinya, ketahuilah wahai saudaraku, i'lamu ikhwani, ketahuilah wahai saudaraku, ai saudara fiddin, saudara pada agama. Sebab kita ni sesama orang Islam, kita bersaudara. Pada ni. Ini saudara fiddin, saudara pada agama. Semoga Allah Ta'ala membahagiakan kamu semua dan aku dengan keredaan. Tu doa. Doa. Diselit dengan doa. Jadi jumlah muqtaridah tu. Diselit satu jumlah ayat sebagai doa. Ayat tak habis lagi ni. Ketahuilah wahai saudaraku. Ketahui apa? Dia stop dulu. Doa dulu. Gitu. Kalau kita lakah, semoga Allah Ta'ala membahagiakan kamu semua dan aku dengan keredaannya. Tu tinggal dulu. Tapi dia buat koma tau. Sebelum tu dia buat macam sengkang tau. Semoga tu sebelum tu buat sengkang. Akhir tu balik sengkang juga. Sebab itu memang satu ayat suku tu. Kalau kita baca terus, doa tu kita nak baca lagi, dia gini. Ketahuilah, wahai saudaraku. Ketahui apa? Bahawa. Bahawa tu ada maf'ulun bih. Bahawa, yang ni akan bahawa. Nak tu, akan. Ketahui ilmu, akan bahawasanya. Nak gitu. Jadi bahawasa tu, jadi maf'ulun bih. Dia mahu dengan akan. Ketahui olehmu, ketahuilah wahai saudaraku, akan bahawasanya ibadah itu ialah buah, yakni hasil dari ilmu. Dalam kurungan tu, tanpa ilmu ibadah itu tidak sah. Ada kurungan gitu. Dimulai dengan ayat, ketahuilah wahai saudaraku, ketahui akan bahawasanya ibadah itu ialah buah daripada ilmu. Samaratul ilmi. Samarah, buah, hasilan. Ibadah, buah ilmu. Tanpa ilmu, tak panggil ibadah. Jadi ada tradisi jua. Ayat bicara bab ibadah. Ayat pertama, apa ibadah? Buah ataupun hasilan daripada ilmu. Tapi sebelum Imam Ghazali datangkan cerita bab ibadah ni, Imam Ghazali doa sepatah. Semoga Allah Ta'ala membahagiakan akan kamu semua dan akan aku. Allah membahagiakan dengan keredaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa. Sebab biasanya apabila nak cerita satu tu benda yang sangat besar. Nak cerita bukan sangat besar. Ibadah. Tu sangat besar. Ibadah. Sangat besar. Ibadah ni. Apa dia ibadah? Buah hasilan ilmu. Satunya ibadah. Sebab apa? Sebab hikmah dijadikan jin dan manusia adalah mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah Allah Ta'ala menjadikan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat itu kita maklum. Hikmah Allah jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi nak cerita Imam Ghazali, nak cerita bab ibadah, benda besar ni. Maka doa dulu. Doa dulu sepatah tengah. Ada ni kaedah dia. Dan kita tak jauh banyak ni seumpama ni. Ketahui olehmu, semoga kamu diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Dia doa dulu. Sebab apa? Ketahui olehmu tu depan ni benda besar.
Walaupun besar macam mana pun, kalau tak ada taufik hidayah, tak akan boleh buat. Besarnya ibadah, tak ada taufik hidayah, tak boleh buat. Kalau kita kata kok semayang, apa benda payahnya? 5 kali je daripada 50. Bayangkan kalau 50 sungguh. Kan sekarang Isra Mi'raj kan? 50 kan? Kalau 50 sungguh macam mana? Tak masuklah jawapan dia. Dah. Cuba susun. Kalau 50. Takkan masa tidur pun kena bangun juga dah 50. Masa tidur 8 jam tu tolak dah. Sebab tidur. Tinggal berapa jam? Tinggal 14 jam. 14 jam bagi 50. 14 jam bagi 50. Sejam berapa kali? 3 kali sejam. 4 kali sejam. Gitulah. Tak sedang siap buat kerja. 5 kali. Tapi kalau tak ada taufik hidayah, tak rasa apa. Dok semayang tu, manis-manis. Orang tak semayang ni, masuk subuh, dosanya aku. Masuk zuhur, Allah nerakanya aku. Masuk asar, ni neraka sakar dah ni, dok semayang. Ada tak sera gitu? Rasa gitu? Tak ada. Manis-manis Orang semayang hidup susah juga, dia kata. Pada ni. Makna apa? Dia tak rasa pun dosa. Walah tinggal semayang ni mazhab Hambali kafir terus tinggal semayang. Tinggal semayang ni dosa besar, tak rasa. Sebab apa? Tak ada taufik hidayah. Tapi nak sebut bab ibadah, doa dulu. Ibadah pula buah ilmu, hasilan ilmu. Nak ibadah sangat, pada ain tak mau belajar. Kalau kata dok semayang dosa besar, tak rasa apa? Orang yang rajin semayang fardu ain tauhid tak belajar, dosa besar. Fardu ain fiqh tak belajar, dosa besar. Fardu ain tasawuf tak belajar, dosa besar. Akidah salah, dosa besar lain. Semayang tak betul, tak sah, dosa besar lain. Hati riak, wujud takabur, dosa besar lain. Kenapa kan tak belajar fardu ain? Dia rasa tak dia berdosa? Tak. Dia rasa semayang dia tu Tuhan terima. Kalau tak ada, taufik hidayah. Walaupun ibadah ni buah ilmu, hasilan ilmu, tapi kalau tak ada hidayah, hak tak semayang, tak rasa apa. Hak semayang tak belajar, tak rasa apa dia. Tak belajar fardu ain tauhid, tak rasa apa. Berjemaah 5 waktu, fardu ain tauhid tak belajar, tak rasa apa. Berbangga pula dengan program di masjid dia. Program tu, program ni, buat program tu. Program besar-besar, makan besar-besar. Dah program besar-besar kan? Makan besar-besar ni. Makan je lah dikiranya. Tak apalah, tak ada salah makan tu. Makanlah. Nak makan sendiri, ni barang mahal. Kau kan makan di masjid. Dah masjid duit banyak kan? Dah masjid duit banyak. Buat makan lah. Buat program di masjid, buat makan. Kita nak makan sendiri, barang mahal. Buat program besar-besar, makan besar-besar. Tapi di masjid tu ada tak fardu ain tauhid? Tak ada. Lepas tu, dosa kedok. Tak belajar fardu ain tauhid. Dosa besar. Itu ilmu pertama. Ada rasa apa? Tak rasa apa. Berbangga dengan program masjid. Hak tak ada ilmu tauhid. Hak fardu ain usuluddin. Tak rasa apa. Orang nak gamuk tu. Jalan lurus ke jalan sesak gitu? Jalan lurus ke jalan sesak gitu? Dok masjid besar, program besar. Tapi boleh tak ada pun fardu ain tauhid. Boleh jalan gitu. Lepas bila bicara bab pegangan, apa? Popong dah apa? Pengong. Dah nak ambil pun. Tak boleh nak ambil pun. Mana apa? Dia tak pernah belajar. Tapi okey je rasanya. Sebab apa? Tak ada taufik hidayah. Jadi nak cerita bab ibadah, nak cerita bab ilmu ni, mari doa dulu. Semoga Allah Ta'ala membahagiakan kamu semua. Dan aku dengan keredaan ni keadaan Allah. Kita nak dapat bahagia ni dengan redha Allah. Kita nak dapat kebahagiaan. Dia doa dengan as'adakumullahu
Ai a'taakumullahu as-sa'adata. Mudah-mudahan Allah tak beri akan kebahagiaan. Apa kebahagiaan kita? Redha Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan kitanya. Redha Allah ni kepada siapa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum. Redha Allah Taala kepada mereka itu. Siapa? Allazina amanu wa amilus solihat. Itu radhiyallahu anhum. Nak jadi beriman tu apa? Ilmu fardhu ain tu nombor satu, ilmu fardhu tauhid tu nombor satu. Nak jadi beramal soleh, ilmu fardhu ain fiqh dan tasawuf kena mengiringi. Ilmu kena ada. Tapi kalau Tuhan tak beri jalan, Tuhan tidak beri kebahagiaan dengan redha Allah, dia buat amal tanpa redha Allah. Murka Allah akhirnya neraka. Kemudian bahagia ni apa ni bahagia? Disebut kata orang yang bahagia. Hak dalam hadis itulah. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun tu. Ni. Malaikat akan tulis selepas tiup roh di budak umur 4 bulan dalam kandungan ilmu, dalam kandungan ibu dia, diperintah tulis 4 perkara. Tulis rezeki, ajal, pekerjaan, wa syaqiyun aw sa'idun. Tapi hadis sebut syaqiyun dahulu, celaka. Wa syaqiyun aw sa'idun, baru letak bahagia di hujung. Mana syaqi? Orang yang ahli neraka. Mana sa'id? Orang yang ahli syurga. Siapa ahli syurga? Orang yang Allah redha. Siapa yang Allah redha? Orang yang beriman dan beramal soleh. Asasnya fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Untuk beriman dan soleh, untuk dapat syurga Allah, untuk dapat redha Allah, untuk dapat syurga Allah. Tak sudut ceritalah. Kalau fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf tidak belajar, tak sudut cerita. Wa'aman pun, tapi itu bukan ibadah, bukan itu kemurkaan daripada Allah kalau tak ada taufik hidayah. Benda jelas, tapi bahagian masing-masing. Macam sebut tadi, jelas tak sembahyang wajib? Jelas tak tengah sembahyang berdosa besar neraka? Jelas. Kan ada orang, tak sembahyang makruh je, tak sembahyang dosa kecil je. Ada orang tak sembahyang pun dia tahu dia berdosa besar. Oh, neraka lah bila mati kat gigok. Mana jelasnya kewajipan sembahyang ni. Hak Nabi terima direct daripada Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Jelas wajib sembahyang. Jelas berdosa besar tinggal sembahyang. Tapi tinggal mani-mani. Jelas tak kewajipan belajar fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf? Ada orang tak tahu? Ada tak orang tak tahu? Belajar fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Tak ada orang tak tahu. Jelas wajib fardhu ain. Kalau tak belajar, makruh. Dosa besar. Jelas ke tak? Jelas. Belajar ke tak? Tak juga. Mani-mani je nak belajar. Buat amal rajin. Dia kata, bahagian masing-masing. Jelas macam mana pun. Tekan macam mana pun. Fardhu ain tauhid, fardhu ain tauhid. Kalau tak belajar fardhu ain tauhid, pegang akidah salah, dosa yang sangat besar. Tak ada. Semayang cara dia. Semayang pula tanpa ilmu fiqh. Semayang tidak sah dosa besar. Semayang pula riak, ujub, takabur, hasad. Wakak sujud. Dialah bapak takaburnya. Panggil apa? Bapak Azazil dialah. Tapi wakak sujud. Orang takabur ni tepat di mana? Tepat di sama Azazil namanya apa? Tapi dia mengekali takabur. Sifat Azazil. Mani-mani je. Ke sifat Azazil, sifat takabur duduk di syurga. Mani-mani je. Orang main masjid ni semuanya nak syurga belaka. Tapi mengekali sifat takabur ni nak syurga. Mana walaupun jelas wajib belajar fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf, terutama sekali fardhu ain tauhid, tak ada rasa apa pun. Cerita-cerita bab pegangan, hak salah macam mana, tak ada respon apa pun. Relax je. Habis kuliah makan je. Ada ni. Habis kuliah makan. Sekali makan besar pula, bukan makan kecil-kecil.
Orang mengajar ni, holah, makanlah sikit-sikit. Orang hak tu dengar tu, pas tambah. Tapi masa bicara bab ilmu tauhid tadi, pengong. Sekarang ni, santai je. Tak ada bimbang dah macam Ustaz kami nak kena belajar ilmu tauhid. Tak ada. Mani je. Ada ni. Jadi kita lihat badangan samalah. Semayang, kewajipan yang besar, tinggal semua dosa yang besar. Tapi, tak ada hidayah. Tuhan tidak beri kebahagiaan. Tuhan tak beri redha Tuhan pada azal. Gitulah. Tak semayang. Sama dia juga. Tak belajar. Bayangkan fardu ain tauhid tak belajar nak duduk mana. Lepas tu, doa dahulu. Semoga Allah Ta'ala membahagiakan kamu semua. Dan aku, kata Imam Ghazali, dengan keredaannya. Tuhan beri bahagia ni, Tuhan beri syurga. Nak dapat syurga, reda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak dapat reda Allah, beriman dan beramal soleh. Nak beramal soleh, fardu ain tauhid, pekor tasawuf. Ulanglah 1000 kali pun, bahagia masing-masing. Gitu je. Dia boleh rasa senang je. Kita ni buat amal ni, macam mana akidah. Senang je. Sampai sunat rajin, puasa sunat rajin, lepas umrah, baca Quran rajin. Tapi, fardu ain tauhid macam mana? Awak tak tahu je. Ngajar tauhid kok, tinggi ustaz tu ngajar. Dalam ustaz tu ngajar. Kita dah reti orang ni jahil. Ada ni. Dalam tinggi. Faham tak? Rajin pula tu. Ni, doa. Semoga Allah Ta'ala beri kebahagiaan kepada kamu semua dan aku dengan keredaannya. Ketahuilah. Ni ayat pertama ni. Bahawasanya ibadah itu ialah buah ataupun buat kurungan hasil dari ilmu. Buah ataupun hasilan daripada ilmu. Hak dalam kurungan tu, tanpa ilmu, ibadah itu tidak sah. Itu bukan dalam kitab Minhajul Abidin. Hak dalam kurungan tu bukan dalam kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab Sirajut Talibin, walaulahu lam takun ibadah. Itu dalam kitab Sirajut Talibin, syarah pada kitab Minhajul Abidin. Syarah dia, huraian dia. Walaulahu lam takun ibadah. Dan jikalau tanpa ilmu, tidak adalah ia ibadah. Tanpa ilmu bukan ibadah. Semayang tanpa ilmu akidah, ilmu fiqh bukan ibadah. Puasa tanpa ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf bukan ibadah. Pergi Mekah tanpa ilmu tauhid, fiqh, tasawuf bukan ibadah. Dah jua. Sebab ibadah buah hasilan daripada ilmu. Bukan ibadah. Dalam hadis nanti di hadapan cerita ba'aqabah ilmu. Wal amalu tabi'uh. Dan amal ibadah ialah mengikut ilmu. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Semayang dengan ilmu. Taat hati dengan ilmu. Taubah dengan ilmu. Ikhlas dengan ilmu. Yang paling besar sekali amal, akidah tu amal yang paling besar dengan ilmu. Pegangan kita pegang-pegang dengan ilmu. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata amal ibadah ialah dengan wal amalu tabi'uh, amal ibadah ialah mengikut ilmu. Kalau buat je tanpa ilmu, tak panggil ibadah. Semayang tunggang-tunggang tak tunggik, belajar tak dapat semayang. Belajar rukun 13, bilang saja. Itu budak-budak tadika. Semayang pula ilmu akidahnya macam mana? Bilang saja wujud kina bakar, tadika juga. Itu bukan ibadah. Itu adah kalau kita kata kok exercise. Exercise lah. Pagi-pagi, awal-awal lagi. Exercise dah. Jalan pergi masjid. Belajar dok apa dok. Sambil berjalan, sambil selok peti. Pegang sebeh tangan. Mau haji.
Ada juga macam tu. Pergi sejik pagi-pagi. Sebeh tangan. Tangan ada sebeh. Tangan kanan ada sebeh. Tangan kanan juga selok kain dapat betih. Ada orang tengok betih orang tua. Tapi aura. Orang selok betih tu. Tangan kanan bukan sebeh selok betih. Rajin lagi jemaah di masjid subuh. Pergi belajar ke tak? Tak peduli. Itu bukan ibadah. Jadi mudah-mudahan doa Imam Ghazali ni Allah Ta'ala beri kebahagiaan pada kita dengan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala diperkenankan. Nak dapat kebahagiaan, bahagia adalah syurga. Nak dapat syurga dengan redha Allah. Nak redha Allah itulah beriman dan beramal soleh. Dan faedah daripada umur yang berharga itu. Jadi ibadah faedah daripada umur. Kalau umur panjang mana pun kalau ibadah tak ada, umur yang tidak berfaedah. Umur pendek tapi ibadah dia banyak, umur dia berfaedah. Ada ni. Umur panjang, tidak beribadah, tak ada faedah umur. Dengan umur panjang tu nanti di hari akhirah bertambah lamalah siksaan di dalam neraka. Wal iyazabillah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.